Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ada lagi ke salam satu Malaysia? Okey. So, selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ni. So, hari ni adalah program istimewa untuk Gemilang Empire. So, kita akan ada satu sesi khas untuk kata sharing daripada Achievers Top 3 Oktober Executive Advisor. So kita akan jemput orang-orang yang hebat pada malam ini. Dia orang akan share orang kata gula-gula macam mana dia orang boleh capai target Oktober dengan santai, tapi walaupun part time tapi orang kata kemas orang kata punya result dia. So kita akan jemput tiga sharer pada malam ni. First kali kita akan jemput kita punya Encik Razlan. Encik Razlan ni adalah merupakan part time daripada Gemilang Empire. Dia sekarang buat sebagai pegawai belia dan sukan UPNM. So sekarang ni dia boleh katakan dia setiap bulan dia antara top 3 Central. So kita kena dengar malam ni dia punya share. So kita akan jemput Encik Razlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni. Okey, terima kasih kerana join. Orang yang kedua kita akan jemput Puan Masna. Puan Masna ialah pegawai keselamatan UiTM Shah Alam. So kita akan jemput Puan Masna ni dia top 3 Central. So dia akan share dekat satu benda yang sangat berharga. So malam ni siapa yang datang tengok memang kata perlu hari terbaik korang untuk tahu. Okey, kita jemput Puan Masna. Okey, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. So, terima kasih kerana join malam ni. So, yang ditunggu-tunggu kita akan jemput Puan Syaira, Nur Syaira. Okey, Puan Syaira ni dia building engineer tau. So, dia champion. So, top 3 juga Central. So, dia akan share juga macam mana dia boleh capai. Dia akan share sikit tentang diri dia apa semua. So malam ni dengarkan, mungkin ada benda yang boleh korang manfaatkan. Okey, kita akan jemput Puan Nur Syahira. Okey. Assalamualaikum semua kata achievers. Waalaikumsalam. So hari ni kita kata santai-santai sambil kita boleh share dekat luar sana. So mungkin ada yang kata siapa yang keluar poster yang kata cun-cun kan. Dia nak tengok kan apa rahsia dia kan. So hari ni lah kata saat-saat dan nanti kan. Sebelum tu boleh tak share sikit Cik Razlan tentang diri Cik Razlan, just simple short brief je. Nama saya Muhammad Razlan Shah bin Umar Rabi, berumur 39 tahun. And then saya tinggal menetap sekarang di Bukit Jalil. And then macam ni cakap tadi lah, saya bekerja sebagai pegawai belia dan sukan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Okey. Bukan besya-besya lah. Biasa saja. Alright. Okey, Puan Masna. Assalamualaikum. Saya Masna binti Buhari, berasal daripada Kuching, Sarawak. Berumur 38 tahun, bertugas di Ibu Pejabat Polis Batuan UiTM Shah Alam sebagai pengawal keselamatan. Baik Kak, terima kasih. Okey, Puan Moy. Kata Moy je, bisa. Saya Nur Syaira Bisantin, tapi kenalan panggilan Moy. Saya berasal dari Johor Bahru. Maaf, boleh kuat sikit tak? Tak jelas sikit. Saya berasal dari Johor Bahru dan sekarang menetap di Pulau Pinang. Bekerja sebagai engineer dan saya buat part time dengan Jolly. So seumur part time dan tetapi antara yang teratas. Okey, sebelum kita start, so saya nak tengok dekat komen, tolong share so bagi ramai sikit view sebab benda ni malam ni memang sangat-sangat istimewa guys. So boleh share, like banyak, bagi orang lain ada peluang untuk masuk sebab rugi kalau dia seorang dah start sharing and then orang baru masuk. So nanti
ada yang tertinggal. So nanti ada pula soalan, macam mana awak buat dah tertinggal? So boleh. So cuba share lagi. Okay, harap semua suara saya jelas, share pun jelas. So tulis kat komen, saya jelas daripada mana, senang sikit, Moi kurang jelas. Pak, Moi kurang jelas. So Moi ni kena jelaskan sikit Moi. Macam mana kata nombor 1 kan, bagi jelas. Oi gila bahaya. Sorry. Okay. Alright, so sebelum kita mula, please share dulu. Kita akan, sebelum kita start, kita nak tengok at least sampai 40 orang dan kita akan mula. So tolong share. Bagi ramai sikit tengok kan, malam ni penting. Okay, so sekarang ni kita tengok pula komen dulu kan. Mungkin ada yang kenal-kenal kan. So kita tengok Mr. Fahmi, steady Idola. Alamak Idola. Okay, Muhammad Aman Fakir, terbaik. Terima kasih, terbaik. Yang terbaik ni 3 orang ni yang terbaik. Luar biasa Encik Razlan. Betul, memang betul. Okay. Luar biasa hebat. Okay, apa lagi? Okay. Ramai komen ni, banyaknya yang kata peminat ni. Okay. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang ni mesti Puan Mazlan kenal. Kan? Mantul. Okay, terbaik, perak jelas. Alright, kita akan mula since that mungkin kita ada beberapa masa saja. So kita akan start. Saya akan start satu soalan dan kepada satu soalan untuk tiga-tiga. So saya akan tanya satu persatu. Boleh Boleh, tak ada masalah. Alright. So kita akan mulakan. Okay, saya akan tunjukkan pada Puan Syairah dulu. Okay. Boleh tak share sikit, okay, latar belakang yang penuh bagi orang tahu, kata cerita sikit, kata sebelum masuk pada industri takaful. Okay, silakan. Assalamualaikum semua, selamat malam. Dengar tak? Okay. Dengar, alhamdulillah, cantik. Okey, nama saya binti Hamsidin. Saya berasal dari Johor Bahru dan sekarang menetap di Pulau Pinang sebab kahwin dengan orang sini. Saya berumur 27 tahun. Graduate in Civil Engineering, Major of Bachelor of Technology Facility Management. Moi, tak dengar. So ada tak jelas sikit. Sorry. Saya graduated dalam Civil Engineering. Okay, alhamdulillah. In Bachelor of Technology Facility Management. Dan sekarang sebagai Building Engineer. Okay. So ada lagi? Tak ada. Okay, alright. So Cik Razan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, macam saya cakap tadi lah, nama saya Muhammad Razlan Shah Muhammad Rabi, berumur 39 tahun dan masih belum berkahwin. And then saya menetap sekarang di Bukit Jalil. Okay, and then saya berkhidmat di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia sebagai pegawai belia dan sukan. Lebih kurang dalam 12 tahun dah lah. 12 tahun dah, and then saya ada 4 orang yang beradik, saya nombor 2. Okay. Puan Masnah. Ni sekali lagi, bagi orang yang lambat tadi, dia dapat tahu orang kata kan manis-manis sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masnah binti Buhari, berasal dari Kuching, Sarawak. Anak keempat daripada 4 orang adik-beradik. Bertugas di Ibu Pejabat Polis Bantuan UITM Shah Alam. Menetap di Shah Alam. Sebagai pengawal keselamatan, baru berkhidmat 5 tahun. Okay, itu saja. Lagi ke? Ni asal ni kejong. Nick kenapa hang ni Nick hang lah tu. Line dia kot. Problem. Moderator tak ada ni, kita 3 orang ni sekarang ni. Maafkan saya.
Aduh. Itulah politik dia. Okay, sorry. Yang kata teknikal ni kadang-kadang dia suka datang cik pasal. So saya minta maaf atas kesilapan teknikal. Okay. So inilah dia yang kata kita nak elak tu. Alright. Okay, kita akan teruskan pada soalan yang kedua. Alright. Okay, mula pada Moy. Okay, bagaimana bermula dalam industri? Cerita sikit kenapa start dia dan sekarang ni. Cerita sikit. Saya bermula dalam industri secara kebetulan tu sebenarnya. Kebetulan. Saya yang ambil exam takaful ni husband saya. Bukannya saya. Okay. Date yang husband saya ambil tu, husband saya kena flight sebab masa tu Liga Malaysia dah start. Kalau tak balik ke Kuching, border dah tutup. So terpaksa balik. Okay. Masa husband tak jadi ambil exam tu, husband saya memang give up lah sebab dia jadi down kejap sebab dia dah ready, dia dah ada klien yang nak masuk bawah dia. Husband saya oleh Nik Syafiq, kawan baik dia sendiri. So bila husband saya jadi macam geram. Klien dah tunggu tapi husband saya tak boleh ambil exam. Dekat orang yang nak buat hibah tu kan, rasa kesian. Saya macam terus tak apalah, biar saya lah yang ambil. Macam saya cakap betul, paksa nak buat. Sebab saya memang balik, memang lambat dekat site semua. Dan saya cakap tak apa, saya ambil. Dan saya proceed terus dengan Nik Syafiq. Saya cakap next week saya nak ambil. Dalam masa seminggu je saya study, Alhamdulillah lulus. Lepas tu klien husband saya 5 orang yang patutnya dengan husband saya tu, semua saya ambil bawah saya terus. Jadi milik saya. Jangan bagi husband lah. Okay. 5 yang first month, saya dah boleh dapat 5 orang terus bawah saya. Atau klien. Okay. Itu je? Ada lagi tambahan? Okay, tak apa. Saya punya suara okey walaupun tadi ada kehilangan kejap, hilang kejap. Okey ya? Okey. Okey, kita akan teruskan pada Cik Razlan. Saya start actually dalam bulan 6 lah, time PKP. And then at that time pun masa tu saya punya leader, ID saya Ijam, and then dengan bos Fahmi. Kita orang just lepak-lepak je. Lepak-lepak dekat Hakim Section 7. And then diorang pun cerita sikit pasal Gemilang, and then especially ALC ni lah. Sebab saya dah tahu dah daripada dulu lagi saya tahu diorang buat takaful. And then saya rasa semua orang tahu, saya pun dengan bos Fahmi dah lama kenal. Sejak kecil lagi lah, main bola sekali dulu dengan dia. Striker. Saya defend. Sama dengan dia, kami partner. And then masa tak tahulah tiba-tiba terdetik terbuka hati untuk join, and then kita macam rasa why not try lah kan, and then saya nampak ALC ni ada kelebihan sikit kan daripada previously punya lah kan, macam ni lah, lebih mudah untuk naik kan. Okay. So lebih kurang macam tu lah dia punya bermulanya dalam industri ni lah. Apa perasaan tu masa start? Mula-mula takut juga, tak tahu macam mana nak approach orang kan, macam mana nak deal dengan klien atau customer kan. So agak nasib baiklah saya punya leader saya Ijam banyak bantulah, dia lah banyak bantu saya sampai sekarang lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah pada dia. Okay. Siapa? Teratak Usangku Teratak Usangku. Okay, kita tu bahaya tu. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Kata sharing yang walaupun short tapi bermakna so kita akan teruskan pada Kak Masna. Okay, sebenarnya saya ni terjebak sebenarnya. Sebab tahun ni baru saya beli takaful, perlindungan untuk saya. Okay. Lepas tu bermula menceburi ni apabila diajak juga oleh seorang anggota PB, anggota perempuan. Lepas tu dia ajak, why not kita join Tuan Syahrizal, dia ajak lah. Tapi saya macam
saya memang tak berminat sebenarnya mula-mula macam Oh, okey. just macam ikut je dia orang join malam, perjumpaan malam semua kan. Lepas tu macam dah exam TBE apa semua. Lepas tu saya pun banyak belajar dengan leader. So leader pun banyak guide, bagi bagi peluang, bagi cara untuk macam mana nak cakap dengan prospek semua. So alhamdulillah prospek saya orang yang pertama adalah pakcik saya. So saya pun rasa macam seronok jugalah dah ada prospek. Lepas tu tanya lagi rakan-rakan, tanya lagi keluarga. So mereka banyak membantulah, alhamdulillah. Okay, so sekarang saya Okay, sorry. Tak apa, sorry. Saya ingat dah habis. So sekarang pun my ex-husband pun ambil takaful dengan saya, dengan anak-anak saya. Alhamdulillah. Mereka semua dah ada perlindungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik. Okay. Alright. Okay, kalau saya perhatikan ataupun saya cuba compilekan semua situasi, mostly yang awal-awal ada terjebak ataupun saya tak sengaja. Ataupun yang dah lama dan cuba dan ingin mencuba. So tapi bila dah mencuba dan ini result dia. So apa yang saya boleh cakap kan, setuju tak? Kalau apa yang kita buat ni kita kena cuba dulu barulah kita tahu kan. So daripada Setuju. Betul. Daripada kita tak tahu apa-apa and then sekarang ni dah cuba tengok nombor 1, 2, 3. So dah jadi top achiever. So harap dapat maintain lah sepanjang tahun ataupun sampai tahun depan je kan. InsyaAllah. Dengan izin. Dengan apa? Dengan izin. Okay. Alright. Kepada yang tengah tengok dekat rumah ataupun dekat mana-mana, kedai mamak ke, kalau ada soalan yang nak ditujukan, boleh tujukan, sebut pada siapa yang nak tanya, boleh tanya, nanti saya akan pilih soalan. So jangan malu, malam ni lah kita tanya je, tapi soalan yang baik, yang betul lah. Jangan soalan pelik-pelik Okay. So kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. So saya akan pusing pula, lawan arah pula. Okay. Kak Masna, so boleh tak share kenapa berada dalam industri takaful ni? Apa big why sebelum masuk ataupun join? Boleh tak share pada viewer yang berminat setia kat luar? Okay, tujuan saya adalah untuk mengajak lebih ramai lagi orang yang di luar sana, untuk memberitahu kepada mereka kepentingan dan manfaat untuk memiliki takaful. Kerana seperti yang kita sedia maklum, kadar penembusan takaful ataupun insurans di Malaysia adalah sangat rendah. Dan ini adalah faktor yang boleh menggugat keselamatan, keuangan individu dan isteri rumah. Dan dalam pembentangan bajet 2021 ni pun kerajaan juga telah menyokong agar rakyat Malaysia dapat memiliki dan membeli produk takaful kita sebagai kepentingan asas. Okay, selain tu maksudnya macam apa yang target akan datang ataupun yang cuba nak capai ke? Cuba nak capai adalah untuk memastikan orang-orang yang di sekeliling saya ada memiliki takaful. Maksud saya okey, selain pada kita akak nak target nak bagi pada masyarakat, maksudnya target personal yang akak nak untuk dapat bagi pada akak. Macam tu. Mungkin ada orang masuk ni sebab okey dia nak cuba stabilize financial macam apa yang akak target. Orang kata main yang akak terus buat. Sebenarnya target tu tak ada jugalah, sebab tak nak terlampau bergantung harap ataupun bagi harapan yang begitu tinggi, tak sebenarnya. Saya just macam kita just macam kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada pun macam redha.
Itu je. Oh. Okay. Tak apa. Alright. Okay, kita teruskan dengan Bang Handsome kita. Cik Lan, okay, boleh share sikit kenapa berada dalam Takaful, Big Y. Okay, boleh share? Kenapa dia dalam Takaful? Okay, first, ada dua sebab lah. Saya ada dua sebab. First kali nak educate lah. Nak educate orang di luar sana, and then especially family dan kawan-kawan lah, tentang kepentingan Takaful. And then sebab saya pun dah ada Takaful sendiri, alhamdulillah 5 tahun lepas, and then lebih mudah untuk saya lah untuk sharing pada semua yang betapa pentingnya Takaful ni lah kan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, tak tahulah, di saya punya circle ni daripada segi penyakit-penyakit ni semua, kesihatan ni kan, so nampak agak ni sikit lah, agak membimbangkan lah kan. And then yang kedua dia adalah second income lah. Saya nak cuba buat Takaful ni as a second income saya. Nak cuba sebaik-baik lah. Adalah saya ada target saya lah untuk dalam masa setahun ni. Kalau ada orang kata yang boleh share, boleh lah. Yang mana tak boleh share, tak apalah kan. Okay. InsyaAllah boleh share, tak ada masalah. Okay, sebelum tu kan, sebelum kita pergi, so nak tanya apa yang Razan cek target dalam masa setahun ataupun dalam jangka masa pendek dengan jangka masa panjang? Saya jangka masa pendek, saya cuba nak achieve every month minimum 10k sale, minimum 10k, and then yang panjang dia saya nak kalau boleh income saya 6,000 lah, 6,000 sebulan. Amin. Saya target itu dulu. Amin. Okay. Kita tanya pula kepada Cik Moy pula, Puan Moy kita. Sorry lah, tersasul lepas salah internet. Okay. Boleh share? Saya join. Okay, first sebelum ni saya sendiri pun tak percaya sebenarnya pasal Takaful ni, sebab saya rasa benda ni tipu. Kalau buat, kalau kita buat, itu musibah yang datang. Tapi kalau kita tak, nanti tiba-tiba kalau ada pula, susah pula. So, adik saya pun rasa benda yang sama. Tapi bila saya join Takaful, adik-adik saya semua macam, okay, salah seorang family dah join, so kita kena masuk bawah dia. Sampai akak saya, semua adik-adik saya suruh buat Takaful, sebab background family saya macam pakcik-makcik ramai yang ada yang macam sakit. Bila pencen, tiba-tiba datanglah kencing manis yang sampai kena potong kaki, datang penyakit buah pinggang. Bila dah tua tak, bila dah pencen, bila dah dapat EPS, so kita orang satu family nampak duit EPS boleh diorang gunakan untuk tanggung segala perbelanjaan untuk rawatan. So rasa tak berbala lah kerja penat-penat semua, tapi ini saving semua kita keluarkan kat situ. So bila saya dapat je kode, orang yang pertama yang saya kakak saya, dia push semua adik-adik saya buat. So semua satu family saya dah buat. And then orang sekeliling, kawan-kawan pun ramai yang tak percaya sebenarnya yang Takaful. And then bila macam saya post, ramai yang macam nak buat lah, nak tahu. Rupanya sebenarnya ramai yang aware pasal lindungan diri ni, tapi diorang takut untuk masuk dia orang yang diorang tak kenal. Macam takut kena scam lah. Kalau nak claim tak boleh dapat. Macam tu. Okay, dah kenapa saya join? Sama juga macam Cik Rabian, saya nak ada second income. Sebab impian saya banyak sangat. Impian saya besar. Saya suka berangan, saya nak tu, saya nak ni, semua saya nak. Saya punya impian memang besar. Dan yang ketiga, saya nak tolong husband saya. Sebab saya ikut bola, orang selalu cakap ikut bola ni gaji besar. Tapi kalau 2-3 bulan tak ada gaji, menanguk juga dekat rumah nak tunggu gaji kan. So bila saya ada join bawah Takaful, saya boleh cover semua. Bila husband saya lambat dapat gaji sangkut, manajemen tak bayar, so saya boleh cover semua. Sebab itulah saya join dengan Zurus Takaful. Alhamdulillah, saya baru join hampir 2 bulan setengah. Tapi saya tak percaya apa yang saya dapat sekarang. Bila macam benda tu masuk, saya dapat ni saya macam terkejut. Saya tak percaya dulu. Saya kata betul ke boleh dapat semua ni?
Tapi bila saya dapat Main. saya memang shock. Boleh share ke? Boleh share berapa dapat? Saya kerja engineer, dapat sebulan gaji, tapi yang ni saya boleh dapat macam lagi sebulan gaji sama dengan gaji engineer saya. Saya rasa macam, oh okey, so saya takkan stop sampai sini. Itu je. Okey. Terima kasih. Okey, so harap orang kata yang kat tengah tengok ni dapat beri something daripada apa yang kita tiga share kita. So boleh saya tahu ada apa-apa soalan nak ditujukan kepada hero dan heroin Gemilang Empire bulan Oktober? Okey, saya akan tengok soalan. Okey, sebentar. Okay, ada orang komen ni Razan M Champion, well done. Daripada Azazi. Okay. Ni geng-geng tu. Ni tak boleh. Oh, geng Okay. Okay, kita tengok tadi ada soalan tadi saya tengah cari. Ni dia. So, saya harap tiga-tiga boleh jawab. So, kita start dengan Moy dulu. Pernah tak dapat prospek scam? Bila dah buat appointment, bila call tak pick up. Dia bukan makan scam tapi dia scam kita je. Yang ini selalu, tapi saya alhamdulillah lah, so far sampai sekarang bila saya post dekat Instagram semua, orang yang akan message saya nak tanya pasal hibah. Tapi kalau diorang dah message, orang memang tak lepas lah, saya memang kejar sampai saya close. So far makin kejar sampai diorang close dengan saya. Untuk yang scam ni alhamdulillah saya tak pernah dapat lagi. Okey. Pada Cik Lam? Cik Lam. Saya pun tak pernah. Saya tak pernah dapat lagi prospek yang scam macam ni lah. Sebab sekarang ni saya punya fokus lebih pada family and friend. So ada juga yang saya post lah Facebook, tapi semua macam saya cakap semua kebanyakannya family and friend lah. Kan, circle saya dulu. So tak adalah, saya tak pernah dapat lah Macau scam ni. Okey, terima kasih. Pada Kak Mazla? Okey, setakat ni alhamdulillah tak ada lagi lah yang macam scam macam ni kan. Kita pun tak nak lah macam, sebab rata-rata klien saya memang orang yang terdekat dengan orang yang kita kenal, so dia tak ada buat yang tak elok. Alhamdulillah, syukur. Cuma yang kita dah prospek yang kita dah jumpa belum close lagi, yang tak ada mungkin tak cukup modal, so kita bagi dia peluang. Itu sahaja. Terima kasih. Harap dapat menjawab soalan je Cik Muhammad Nazri. Okey, ada lagi satu soalan sebelum kita pergi. Okey. Daripada kita Cik Azmin Nasir. Sell idea mula-mula jumpa prospek. Kadang-kadang ada new agent risau nak bermula sebab belum belajar semua plan atau produk. So, boleh share sikit? Kita mula pada Cik Lan. Sorry. Semua duk menunggu. Semua menunggu kan Cik Masa awal-awal dulu itulah agak susah sikit. Agak susah sikit, memang betul banyak produk atau plan yang kita tak tahu lagi. Saya tak tahu lagi lah. Tapi apa yang leader saya tekankan at that time, term lah, untuk term 80 punya plan. So saya memang fokus lah untuk term 80 punya plan, dan saya nampak banyak rider-rider yang boleh digunakan kan, sebagai tools lah kan, untuk membantu saya untuk close satu-satu prospek ni lah. And then saya banyak guna, macam saya cakap lah, saya ni sebab saya punya family and friend, so saya lebih kepada educate diorang mula-mula kan. Sebab saya punya leader beritahu bawa buku takaful. Saya punya polisi, saya punya polisi, sebab saya ada 3 polisi kan. Saya ada 3 polisi. Saya ada ambil MTL, Patina dengan medical lah, medical card. So yang saya punya polisi saya tu cover 500k, and then Patina plan 2
plus dengan ni lah medical lah. So saya bawa buku tu dan senang untuk saya rujuk. Kan saya ada sendiri yang senang saya nak beritahu kepentingan dan beritahu prospek saya tentang kepentingan takaful ni lah. Terbaik. Okey. Pada Kak Masna. Boleh share Okey, sikit? macam saya, idea bermula kadang tanya, saya lebih banyak bertanya kepada leader. So leader pun akan macam, kita buat appointment dulu. Kita buat appointment dengan prospek, lepas tu jumpa. Sambil tu leader pun ada sekali, so dia banyak menerangkan. Kadang saya hanya tengok cara dia membuat pembentangan pasal takaful. Dan kita up dekat status pun family ataupun kawan-kawan pun dah tahu kita buat takaful. Itu sebenarnya. Okey. Sebab kita baru lagi, memang Okey, banyak sangat nak kena belajar. Betul. Kita semua masih lagi belajar, so ilmu takkan habis. Alright. Okey. Pada Wan Moy. Okay, macam saya baru je, memang sangat baru. So saya mostly jumpa klien semua by WhatsApp je. Saya rasa orang yang saya jumpa di depan kakak WhatsApp. saya. Yang lain semua by WhatsApp dan saya tak ada jumpa orang. Semua dari WhatsApp dia. Apa, bila saya tak faham, saya memang akan kacau Nick hari-hari. So dia akan balas balik dekat klien saya. Saya pun tak tahu banyak plan. Saya just 2-3 plan. Saya fokus dekat benda tu je sebab saya tengok macam term aktif yang paling bagus saya rasa, yang paling ramai orang patut ambil untuk orang-orang sekeliling saya lah, sesuai dengan plan tu. So saya banyak belajar term tu je. So macam mana present dekat WhatsApp tu? Pakai video ke ataupun hantar gambar ke? Macam mana present tu? Saya video 2 klien je saya rasa. Klien saya dari Sarawak, 2 orang, suami isteri. Itu je yang saya video. Yang klien lain semua by WhatsApp saya type je. Diorang WhatsApp just tahu apa maksud ibah, kepentingan dari segi pampas. Maksudnya macam mana pampasan tu boleh claim. Dari segi tu lah. So dah tanya saya tanya, setuju tak? Setuju, nanti minta form. Saya pun bagi. Oh macam tu Okey. Terbaik. Okey. Kau Jan. Okey. Aduh, kenapa line aku buat hal ni? Okey, tak apa. Okey. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey. Kita mula pada Moy. Pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Pengalaman. Okey, bila dah join dengan Takaful, apa yang saya rasa lah dengan dia punya komunikasi untuk present jadi lebih baik. Sebab bila kita present dalam kerja, dalam meeting berbeza. Sebab kita just meeting dengan office mate, orang yang selalu kita jumpa. Tapi bila kita jumpa klien, macam saya tak banyak jumpa klien. Saya banyak daripada pergi on call dengan WhatsApp. So communication tu jadi lebih baik lah. Macam dulu, apa yang macam saya punya leader lah, Nick ajar saya untuk buat live line pun dengan kakak sendiri pun boleh menggigil nak present. Sampai masa cakap, macam ni nak present ni dekat orang menggigil, kakak saya kata macam tu. Lepas tu next, saya banyak present depan suami saya lah. Bila suami saya balik ke sini kan, saya present, dia dengar sila banyak kali apa yang saya nak cakap. Bila by phone pun saya nak cakap dengan dia, okay, you kena dengar I nak cakap sini-sini. So saya banyak belajar dalam bilik, tulis seorang-seorang sebab saya nak improvekan diri. Dari segi cabaran pula, selalunya macam tu lah dari segi kos. Kadang-kadang bila dari segi kenalan kawan-kawan lah, bila macam pertengahan bila saya approach pasal Takaful, ramai je yang cakap bajet tak cukup lagi. So saya cakap tak apalah, hujung bulan boleh je. Tapi selalu saya akan pujuk klien, boleh tak isi detail dulu? Tak bayar lagi pun tak apa. Itu cara saya lah. Nanti diorang isi, nanti hujung bulan saya mesej, ni dah hujung bulan ni, dah cukup tak? So diorang akan cakap, dah cukup dah, nak minta nombor account, nak BN. Macam tu lah.
kita nak pujuk orang memang susah sebab Nampak tu. saya tak pernah untuk macam mana nak buat, tapi saya macam akan tanya, macam ni ajar saya jangan jawab apa orang tanya, kita yang selalu soal. Mostly saya punya klien, saya banyak soal diorang, kenapa awak tak nak ambil, okey, kalau awak tak ambil nanti jadi macam mana, okey, kalau dah tak ada kerja, kena buang kerja sebab sakit kritikal, siapa yang nak bayar segala komitmen, nanti diorang akan jawab sampai diorang terdiam, sampai dah malas nak layan kan, dah lah buat je lah. Mostly kalau malas senang. Saya tanya-tanya tak boleh jawab. Dah lah buatlah, ambil lah detail lah macam tu. Itu je lah. Senang. Macam okay. Tapi boleh, orang kata satu cara tu yang boleh highlight kan, minta dia isi detail dulu. Kadang-kadang orang kita punya klien kita bukan dia belum ada kewangan pada waktu tu. So kita isikan detail and then nanti kita borak balik. Mungkin macam betul lah, bila hujung bulan dah masuk gaji ada duit lebih dan memang sesuai untuk dia ambil bulan tu, rezeki dia dan rezeki dia juga sebab ada protection. Okey, terima kasih. Saya pada Abang Isam, Cik Lan. Pengalaman dan cabaran first kali lah, sebab kami ni semua part time. So bagi saya, kalau saya lah, sebab saya kena bagikan masa lah antara kerja hakiki saya dan part time saya lah. So saya kena lebihkan pada hakiki saya lah kan, hakiki saya. So maybe masa yang klien nak quotation ke ataupun nak ni, time tu lah waktu kerja. So agak susah sikit kan, so kita kena pandai cari masa lah. And then agak susah sikit sekarang ni masa PKP ni. Kita nak keluar jumpa klien ni susah sebab klien ni bagi prospek kan, prospek ni dia lebih suka dengar face to face, nak dengar kita punya penerangan. And saya pun sebenarnya suka menerangkan kepada orang, so that tu sebab saya kata tadi yang masa awal tadi, saya nak educate orang. Maybe dengan WhatsApp boleh tapi agak susah sikit lah kan, agak susah sikit. So time PKP ni semua orang pun susah nak keluar, semua work from home. So kita nak jumpa tu pun agak payah sikit lah kan, agak payah sikit. Itu yang saya rasa macam cabaran bagi saya untuk time PKP ni lah. Pengalaman paling manis ke, paling pahit ke? Paling manis first month saya lah. First month saya boleh share tak? Bukan first month lah, maknanya dia first month saya, saya punya klien saya, staff saya sendiri. Staff saya sendirilah. So first klien saya tu masa bulan 7 lah, sebab saya coded bulan 6. So first month saya bulan 7. So bulan 7 tu staff saya first saya punya klien. And then bulan 8 lah, bulan 8 tu lah alhamdulillah lah yang saya punya sales agak tinggi jugalah kan, lebih kurang macam Moy punya jugalah. So itu pengalaman betul yang pengalaman pahit tu lah, macam bukanlah kata rejection. Bagi saya selalu kata next betul lah kan. Tapi bagi saya next tu bukan rejection bagi saya akan cuba juga kan. After a while saya akan cuba approach balik jugalah kan. Memang kadang-kadang sebab saya fokus kepada family and friends. So kadang-kadang bila kawan macam bila kita WhatsApp buat tak tahu, so rasa macam kita nak sebenarnya niat educate dan membantu. Tapi bila ada yang buat tak tahu ni jadi macam kurang best sikit lah kan. Tapi tak apa, insyaAllah saya akan cuba lagi lah kan. Macam Moy juga, kita paksa. Paksa benda yang baik. Benda yang baik kan, kita nak bantu. Okay, terbaik, terima kasih. Okay, pada Kak Masna. Okey, banyak sebenarnya cabaran dia. Macam baru-baru ni saya kena terpaksa kuarantin 14 hari, tak boleh keluar rumah. So itu cabaran dia. Lepas tu kita berhadapan dengan orang awam. Lepas tu kadang ada prospek yang kita niat nak menjual takaful tapi mungkin dia biasalah manusia kan, lumrah kehidupan. So kita kena pandai mengawal
situasi. So kadang macam yang ada klien saya dia dekat Sarawak. Lepas tu kadang bos dekat Sarawak, syarikat ni dekat KL. So dia orang terpaksa sign check, hantar. So kita kena tunggu prosedur hantar ke Kuching, lepas tu hantar balik lagi ke KL. So memang sangat ambil masa. So kita kena bersabar lah, cuma kita kena follow up je benda-benda tu. Apa perkembangan, macam mana. Kadang kita tanya juga orang macam kawan-kawan kan, lepas tu dia kata dah ada lah, kita dah ada insurans, dah ada pelindungan 1 juta. Lepas tu kita macam alamak, kita terasa jugalah macam dia macam tak berminat dengan apa yang kita suggest kat dia kan. Lepas tu tapi kita pun macam tak apalah, bukan rezeki kita, insyaAllah ada rezeki lain. Kita doa je, insyaAllah ada rezeki. Itu je pengalaman dia. Okay? Okay. Terima kasih. So boleh taburkan soalan kalau ada. Saya akan pilih selepas ni. So sebelum tu kita akan tengok ada satu soalan daripada Terata Sangku. Okay. So saya akan tunjukkan kepada D3. So kepada Moy, apa yang anda lihat diri anda dalam industri ni 6 bulan akan datang? 6 bulan akan datang, saya nak rekrut dah. Saya tak nak penat dah. Tak nak penat, saya nak rekrut. Saya nak cari orang, so saya nak relax. Tak, bagi saya bila kita rekrut someone, sebenarnya kita pun masih cari ilmu, bukan kita stop terus. Bila kita ajar someone tu, sebenarnya ilmu tu pun masuk kat kita. Dan kita learn daripada orang atas, ni akan ajar Moy akan ajar orang-orang bawah. So dari situ pun ilmu-ilmu pun kita akan dapat juga. So dalam 6 bulan lagi, sekarang apa yang Moy target dalam 6 month ni Moy dapat. Dan Moy dapat rekrut orang ni. Okey. Pada Cik Lan? 6 bulan lagi 6 bulan lagi saya nak cuba capai achieve target saya separuh dululah. Yang 1 year punya target tu saya nak cuba half dulu, dapatkan half dulu dan dalam masa 6 bulan. And then macam Moy jugalah, saya pun nak cuba rekrut lah. Kan tengah mencari-cari lagi ni. Kan sekiranya siapa-siapa yang di luar sana yang berminat lah. Kan sambil-sambil promosi. Kan. Kita boleh bersama-sama menjana pendapatan ekstra. Second income. Betul. Itu yang saya nampak lah untuk 6 month lah. Saya nak rekrut lah, lebih banyak rekrut lah. Okey. Pada Kak Mazna? Okey, 6 bulan akan datang, insyaAllah. Masih lagi berusaha kot mencari klien untuk menambah lagi pendapatan. Dan masih lagi kot macam cari klien untuk mereka memastikan mereka semua ada pelindungan takaful. Sekurang-kurangnya seorang ada pelindungan. Itu. Matlamat. Baik. Amin. Amin. Okey, kita akan teruskan. Last last soalan. Last. Okey, kita pun dah ada penghujung soalan. Okey. Sudah. Okey. Kita akan start dengan Kak Mazna. Okey, bagaimana boleh capai October achievement? Mungkin nak kat luar tu tengah tunggu-tunggu kan. Okey, yang untuk bulan Oktober Yes. Dia sebenarnya perjalanan dia bermula daripada saya coded daripada 18.8 saya start. Saya dah prospek dah ada, tapi dalam perjalanan dia memang panjang. Bulan 8, bulan 9, bulan 10 barulah keberhasilan usaha sampai pergi ke syarikat sampai 2 kali. Lepas tu kita dengan
Tapi alhamdulillah leader memang banyak sangat membantu. Terima kasih Tuan Syahrizal Sulaiman. Memang dia banyak membantu dan banyak tunjuk ajar. Alhamdulillah, syukur. Dan itulah usaha untuk bulan usaha dan manfaat yang kita terima. Kita tak berhenti. Kita sentiasa doa, usaha, follow up case tu, macam mana perjalanan. Itulah, alhamdulillah. So Oktober dapatlah 19 case. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kata kunci bagaimana nak capai, usaha, doa dan persisten. Follow up, maksudnya tanpa henti. So kita boleh gunakan untuk kehidupan kita, bukan untuk bisnes saja, untuk semua benda pun. Untuk benda yang baik kita kena usaha dan berdoa dan persisten, maksudnya teruskan. Okey. Lagi satu. Lagi Point? satu, sorry. Bagaimana boleh capai Oktober? Kak Mas tu ada satu lagi dia cakap. Boleh ke teruskan? Nik tak ada lain. Sudah. Okey. Boleh. Boleh. Teruskan. Lagi satu, apa je yang kita buat, minta restu orang tua. Bagi tahu mereka kita buat apa, lepas tu minta doakan. Kalau boleh hari-hari call, macam saya sebab jauh kan, hari-hari saya call dia. Lepas tu sampai dia kata, InsyaAllah, sampai dia kata kalau busy tak payahlah call, tapi saya sentiasa call dia. Biarpun dalam tak sampai 5 minit ke apa ke. Itu je, doa, restu orang tua memang alhamdulillah berkat. Amin. Itu je kejayaan dia. Dah. Nik okey. Sangkut. Nik sangkut. Nik okey ke Nik? Nik seorang yang Sangkut sangkut. Sorry, saya sangkut ke? Ya. Boleh dengar ke Nik? Nik sangkut dah. Nik sangkut. Nik seorang yang sangkut ni masalah sekarang ni. Continue terus. Hilang dah. Keluar dah. Terus hilang dah. Macam mana tu? Itulah. Ke kita teruskan je? Okey. Okey, Maaf dah saya. Saya tak tahu apa yang jadi malam ni. Saya Kalau minta tidak maaf lah. Moy nak jadi moderator dah tu. So, okey. Saya pun tak tahu apa yang jadi live malam ni. Saya minta maaf sangat. Semalam okey, biasalah. So, Moy dah jawab ke tadi? Bukan. Cik Razli. Okey, kita teruskan pada Cik Lan lah. Okey, bagaimana boleh mencapai Oktober Achievement macam saya cakap sebelum ni lah, memang saya target, ada target lah. Ada target. So, Astagfirullahalazim. okey tak Nik? Nik dengar ke Nik? Okey. Oh, okey. So, macam saya cakap tadi lah, saya ada target and then saya punya leader. Dengar. Alhamdulillah, ni, dengar. Okay. Teratak usangku lah. Dia memang setkan every month group kami untuk ada target masing-masing lah. So memang saya target memang every month kalau boleh nak achieve 10k ke atas lah.
10k ke atas. Itu sales saya cuba target every month lah. So alhamdulillah this month pun still dapat capai target tu. And then sama juga macam Kak Mazna lah. Parents punya restu kan, itu penting lah kan. Support daripada family lah, especially family. And then termasuk dengan group NR lah, bawah teratak usangku. Banyak support lah kan. Boleh dengar ni? Okey, boleh. Aduh, saya sekali lagi terima kasih. Okey, mohon maaf saya lagi kan, line DG kan. So siapa nak tahu, DG jangan pakai. Tu je. Okey, tapi tak apa. Okey. So ada satu soalan untuk tiga-tiga. So last soalan sebelum kita dah berada di penghujung. So okey, kejap. Tak keluar pula. Okey. Okey, daripada Matli Rizki. Okey. Keluar kalau present lepas tu tak close, lepas tu give up, bagaimana nak handle give up tu? Wah, ini susah sikit tapi nak okey. Boleh tak Moy jawabkan dulu? Okay, saya pernah kena reject. Saya kodik bulan 8 and masa tu yang saya punya klien lah, orang Sarawak, saya punya classmate Mr. Big. Dia dengan husband dia duduk nak buat dengan saya siap video call semua. Tapi dia reject saya 3 bulan. Okey, 3 bulan dah reject. Saya sampai dah takut dah kena buat. Last saya tanya satu soalan je. Saya tanya, akak nak lagi tak? Dia kata nak. Lepas tu, dah hampir 2 bulan setengah macam tu dia reject saya. Tahu tak bila saya close case dia bayar saya untuk 8 bulan terus. Klien paling. Dah lah dia reject. Lepas tu dia bayar saya total untuk 5,000 terus untuk 8 bulan. Saya macam fikir betul ke tak betul kakak ni? Saya sampai cakap dengan Nik, kenapa dia bagi sampai 5,000? Dia kata tak apa, ambil je. So saya cakap Pelik tu. yang buat saya give up sebenarnya. Sebab saya rasa macam tu. Takkan nak mesti saya takut kena block dah lah kawan kan. Kan nanti saya pergi sana kan tiba-tiba jadi musuh orang. So memang tak boleh give up. Bagi saya lah, kita tak boleh nak jadi malu bila dah join business ni. Memang dah tak boleh nak jadi malu. Jadi kita usaha, so kita akan dapat close. Okay. Terima kasih Moy. Okay. Pada Cik Lan. Kalau Line saya okey okey, boleh dengar dah. Kalau tak close tu saya senang je lah. Saya ikut petua orang yang lebih lama dalam industri, saya next lah. Sebab saya tak nak fikirkan lagi. Kalau tidak artikan nak handle give up tu kan, tu yang masalah untuk sesetengah orang. So better untuk diri saya next je. Tapi saya still dalam my apps tu saya still ada dia punya detail kan. Saya ada detail dia. So kalau kata saya free, saya akan buat WhatsApp je lah. Saya akan WhatsApp. Saya pun risau juga in case sebab saya fokus pada family and friend. So especially friend lah, kawan-kawan kan. So takut rejection and then takut kena block macam Moy jugalah kan. So itu kita tak nak push sangat tu. Kan, tak nak push. So kalau rasa tak ada respon kan, tak ada respon, kita next je. Kita cuba yang lain. Ramai lagi yang tak ada takaful kat luar. Bukannya dia seorang je kan. So cara nak handle give up tu next je. Itu je cara dia. Senang. Okay, terbaik. So pada Kak Masa? Ada juga bila aku situasi kita dah extend prospek, lepas tu dia dah bagi dokumen apa semua, kita dah run untuk dia berapa jumlah untuk dia, tapi dia macam berminat tapi dia kata nantilah tapi kita macam kita tak boleh fokus dekat orang macam tu. Kita cari lagi klien prospek lain. So kita biarkan dia kita bagi je masa. Sebab dia macam kita bukan dia sahaja rezeki kita. Itu je. Dia akan menjadi macam tekanan buat kita. So why not just kita buat kata Razlan, kita next kan je. Kan? Itu je. Okay. Kita yang mengawal situasi. Betul. Sebab kita yang kontrol diri kita yang kena fight. Okay. So ada lagi ke soalan daripada penonton di luar sana? Okay, kalau tak ada, sebab kita pun sudah berada di penghujung
program. So kalau ada soalan boleh tujukan, mungkin ada satu soalan saja kita akan lepaskan. So kalau tak ada kita akan tutupkan kita punya program malam ni. Okay, so far tak ada. So apa yang saya boleh share pada malam ni, so apa yang kita buat kita kena terus konsisten. Maksudnya kita kena ingat kenapa kita join dan apa Bitwise itu. So dengan Bitwise itu itulah yang boleh bawa kita pergi ke destinasi yang kita nak pergi. So itu saja yang saya boleh share. So okay, manakala tak ada soalan, saya risau sebab akan sangkut lagi lepas ni. So okay, saya mohon maaf kalau ada kesilapan sepanjang live pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang tu datang pada saya sendiri. So saya ucapkan terima kasih kepada sharer-sharer Top Achievers bulan Oktober. Saya doakan semoga tiga-tiga ni keluar lagi champion untuk bulan November. Amin. Doa tu bagus. Amin. Okay. Yang lain pun saya doakan masuk juga, yang lain pun sama. Saya doakan bersaing secara sihat untuk capai Top Achievers. So terima kasih sekali lagi. Semoga kita akan jumpa pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.